di atas bukit tu kan, itu istana singgahan Raja Saudi. Tempat yang istana dia sebenar di ibu kota Saudi, di Riyadh. Tapi apabila dia datang di Madinah, tempat dia singgahnya di atas bukit tu lah. Maka tapi jemaah Malaysia apabila datang di sini, kebanyakan orang kenal di atas nama Istana Dajjal. Istana Dajjal. Sebab apa dia terkenal macam tu? Kerana istana tu kan, dia duduk di atas bukit, dan juga bukit tu duduk di luar kawasan Tanah Haram. Dan juga bukit tu duduk di nama tempat namanya Al-Juruf. Kerana dalam hadis dia ada sebut kata apabila akhir zaman nanti, Dajjal kan dia akan dakwah seluruh dunia. Kan dakwah orang seluruh dunia yang dia tak boleh dakwahnya, dia tak boleh masuk dakwahnya di dalam kawasan Tanah Haram Madinah dan juga Tanah Haram Makkah. Madinah yang dia dapat boleh dakwah, dia datang mari sampai di kawasan Al-Juruf je. Apabila dia sampai di kawasan Al-Juruf, dia dakwah orang di kawasan Madinah di kawasan tu je. Maka kebetulannya bukit itu duduk di kawasan Al-Juruf. Maka dengan sebab itulah Malaysia kata Istana Dajjal. Kerana kemungkinan akhir zaman nanti, kalau istana itu ada lagi, kemungkinan Dajjal akan ambil bukit itu menjadikan istana dia. Akan ambil istana itu menjadi istana dia. Ingat tak? Lupa lah. Tahun yang kelima Hijrah berlaku Perang Khandaq. Maka ketika berlaku Perang Khandaq tu, semasa itu boleh dikatakan tentera Islam duduk di dalam hal keadaan kelemahan ataupun kedaifan. Kerana tentera Islam yang boleh bersama dengan Rasulullah ke medan Perang Khandaq tak ramai, 3,000 orang saja. Maka yang 3,000 orang tu, setengah para sahabat ada alat senjata, setengah para sahabat tak ada alat senjata. Maka dengan sebab itulah boleh dikatakan tentera Islam duduk dalam hal keadaan kelemahan. Bahkan tentera musyrikin yang datang daripada Mekah menuju ke Madinah supaya nak serang orang Islam ketika Perang Khandaq, mereka tenteranya ramai sampai ke 10,000 orang. Maka 10,000 orang itu cukup dengan alat senjata. Maka dengan sebab itulah tentera Islam boleh dikatakan duduk di dalam hal keadaan kedaifan ataupun kelemahan. Maka tempat berlaku perangnya iaitu di depan kita. Yang kita nampak di depan kita tu kan, bukit tu namanya Bukit Sil'un ataupun Bukit Sila'. Di zaman Rasulullah, di belakang bukit itu boleh dikatakan kota Madinah. Dah berjual. Tapi di zaman sekarang, di belakang bukit itu adalah Masjid Nabawi. Maka masjid yang warna putih di depan kita tu kan, masjid tu namanya Masjid Khandaq ataupun Masjid 7. Sebab nama Masjid Khandaq ataupun Masjid 7, kerana kerajaan Saudi, bukan masjid ni ada di zaman Perang Khandaq, ada di zaman belakangan dah. Kerajaan Saudi baru bina masjid ni pada tahun 1429 ataupun 28 lebih kurang. Ada di atas tu 1428 binakan masjid ni. Dan juga masjid ni diterkenalkan namanya Masjid 7 kerana ketika berlaku Perang Khandaq, Rasulullah asing tempat semayangnya jadi 7 tempat. Jadi para sahabat berjaga di mana, maka buat tempat semayang di situ. Tempat berkumpul tentera Islam semua di kawasan depan masjid ni lah, 7 tempat semua. Maka peperangan ni ada buat cara gali parit. Kerana apabila semasa tu tentera Islam duduk di dalam hal keadaan kelemahan, tak ada alat senjata untuk nak perang dengan orang kafir, maka Salman Al-Farisi dia bagi idea dia, pendapat dia kepada Rasulullah, suruh gali tarik. Itu binaan tu nama Musalla Al-Fathun ataupun Masjid Al-Fathun. Tempat Rasulullah menajak kepada Allah Subhanahu Wa Taala 3 hari 3 malam untuk Allah SWT tolong tentera Islam. Kerana apabila tentera musyrikin datang sampai, ada sekatan parit, itu parit jalan raya kita nampak di depan kita, pada asalnya parit di situ. Tapi sekarang sudah menjadikan jalan raya. Apabila mereka datang sampai, tak boleh nak masuk serang tentera Islam dalam kota Madinah. Yang mereka boleh buat tunggu di luar kawasan. Jadi semasa itu tentera Islam dilikung oleh tentera kafir. Maka apabila dilingkungi oleh tentera kafir, tentera Islam nak pergi ke mana-mana tak boleh. Akhir sekali butuh makanan. Sebab itulah Rasulullah naik doa minta pertolongan kepada Allah SWT di atas tu.
yang Allah SWT turun kepada mereka, iaitu cuaca yang sangat sejuk dan juga ada angin yang kuat macam itu. Jadi mereka tak boleh nak menahan ke atas bala dan itu akhirnya mereka kembali. Jadi tentera Islam semua selamat. Tapi adalah ketika orang tentera musyrikin sampai awal-awal tu ada panah masuk. Ketika panah masuk tu ada seorang sahabat kena panah di tempat kanan suatu Rasulullah besar, maka darah itu keluar banyak tapi tak mati terus sampai pada perang tu. Mana Al-Farisi tu Al-Farik. Jalan lagi semua ni, tarik pada asal. Tapi kalau lah dia tak buat jalan raya, dia tinggal lagi di Farik, mungkin susah sikit orang nak datang ziarah di sini. Kerana Farik itu jarak panjangnya lebih kurang 5,000 km. Di atas tu. Tu dia nampak orang naik tu. Ada dah binaan tu. Nampak macam kotak kecil persegi macam kotak tu. Mana? Mana? Kotak. 3 hari 3 malam. Tu kotak kecil kenapa? 3 malam nak tengok atas. Sini mana? Ni kan di bawah naik bukit ada tangga naik tu kan di atas. Mana tak nampak? Atas kotak ni ke? Tu. Orang. Itu Nabi doa. Kotak kecil jap. Yang aku dapat yang tu. Kan? Itu yang tak ada orang. Ada orang pergi naik atas nampak. Tengok kat parit dia. Tapi ketika berlaku perang Khandaq, bukan semua orang kafir tak boleh masuk. Ada juga, dia ada seorang orang kafir, dia usaha cari-cari jalan masuk, sampai ke akhir sekali dia boleh masuk. Apabila dia boleh masuk, dia panggil tentera Islam. Mana dalam kalangan orang Islam yang berani berlawan dengan dia, keluar berlawan dengan dia satu sama satu. Orang Islam semua senyap. Kerana siapa yang boleh masuk tu? Orang yang boleh masuk tu nama dianya Abdul Wud. Abdul Wud nama dia. Dia ni terkenal adalah seorang yang pernah perang dengan orang berpuluh-puluh orang tapi dia tak mati. Dia ni adalah sebagai orang terkenal, orang yang dah lepas perang, dah banyak medan perang, banyak pengalaman dalam medan perang kan? Maka sebab itulah tak ada orang berani. Maka dia panggil pula, mana kata Islam tu apabila mati syahid dapat boleh masuk syurga. Kamu semua orang Islam tak nak syurga ke? Orang Islam semua senyap. Lepas tu ada seorang nak keluar berlawan dengan dia, iaitu khalifah yang keempat. Siapa? Ali bin Abi Talib. Maka apabila Ali bin Abi Talib nak keluar berlawan dengan Abdul Wud tu, Rasulullah kan larang Ali dulu. Tahan dengan Ali dulu, jangan keluar lagi. Nak tahu ada orang lain nak keluar tak? Tiba-tiba tak ada orang lain keluar. Akhir sekali Rasulullah pun jadi biarkan Ali tu keluar berlawan dengan Abdul Wud tu. Rasulullah katanya, kalaulah Ali dapat kemenangan dengan Abdul Wud, maka Islam pun dapat kemenangan. Kalau Ali kalah, Islam bermaknanya Islam itu kalah. Maka apabila Ali keluar, orang Abdul Wud tu kata macam mana kepada Ali? Kamu ke nak berlawan dengan aku? Sebab apa dia kata macam tu? Kerana Ali peringkat anak dia. Dia tu peringkat ayah Ali. Ali tu dah baru pernah perang ke medan perang berapa kali baru, tapi dia dah banyak kali. Dia jadi bermaknanya dia orang berpengalaman dalam medan perang, tapi Ali ni orang muda, orang baru kan. Sebab tu dia kata macam tu. Tapi Ali kata, akulah yang akan bunuh kamu, akulah yang akan potong kepala kamu. Akhir sekali apabila berlawan dua orang tu, Ali dapat kemenangan. Maka sekarang insya-Allah di depan kita yang akan nampak masjid yang menarah dua tu, itu Masjid Kiblatan. Pada asalnya di kawasan di sebelah kiri kita ni kan, pada asalnya di sini di zaman Rasulullah, di kawasan ni adalah kawasan tempat penduduk ahli kampung kabilah Bani Salimah. Orang kampung kabilah Bani Salimah di zaman Rasulullah duduk di kawasan ni lah. Maka pada asalnya masjid sebelah kiri kita ni kan, pada asalnya masjid kabilah Bani Salimah, tapi sekarang namanya Masjid Kiblatan. Kerana ada satu ketika apabila Rasulullah sampai di Madinah, pada awalnya Rasulullah pun semayang menghadap kepada Baitul Maqdis ataupun Masjid Al-Aqsa dalam selamanya 16 bulan ataupun 17 bulan. Maka dalam semasa 16 bulan ataupun 17 bulan itu, Rasulullah cita-cita di dalam hati dia supaya nak tukar kiblat. Maka ada satu ketika Rasulullah datang ziarah di kampung kabilah Bani Salimah.
Apabila Rasulullah datang di ziarah di situ, tiba-tiba masuk waktu solat. Apabila masuk waktu solat, Rasulullah kena semayang di situ. Maka apabila Rasulullah semayang di situ, Rasulullah jadi imam solat. Tiba-tiba pada rakaat yang ketiga, Allah Subhanahu Wa Taala turun wahyu kepada Allah Subhanahu Wa Taala turun wahyu kepada Rasulullah, dan juga perintah kepada Rasulullah, izin kepada Rasulullah tukarkan kiblat daripada menghadap kepada Baitul Maqdis, pusing menghadap kepada Baitullahil Haram. Jadi semenjak itulah masjid itu pada asalnya nama Masjid Bani Salimah. Apabila berlaku Rasulullah terima wahyu di situ supaya tukarkan kiblat, maka semenjak itu sampai ke sekarang masjid itu diterkenal dengan secara rasminya iaitu Masjid Qiblatain ataupun Masjid Dua Kiblat. Dan juga semenjak itu juga bagi orang Islam semua, apabila dia nak lakukan solat, nak mendirikan solat, dia mesti menghadap kepada Baitullahil Haram. Jadi kalaulah kita ada peluang masa dapat boleh pergi ziarah, dapat boleh semayang di Masjid Qiblatain itu, tak bolehlah kita nak cuba try menghadap kepada semayang menghadap kepada Baitul Maqdis. Kerana semenjak itu disyarat bagi orang Islam semua apabila nak mendirikan solat, dia mesti menghadap kepada Baitullahil Haram.